itu terutama pelajar-pelajar ambilan Jun 2019 yang sekarang ni sedang mengikuti taklimat juga ni 3 hari ni sampai esok. Jadi mereka ni perlu 100% melengkapkan. Dan tugas pensyarah memang banyak tugas kita ni. Saya pun dapat tugas baru ni pun nampak terkejar-kejar juga tapi itulah kita buat. Kalau kita buat dari semasa ke semasa, mengesahkan, dia tidaklah banyak sangat, kerana sistem down kan, jadi lambat jugalah. Tidak bermakna pelajar-pelajar ambilan 2020, 21, 22 itu kita abaikan. Maknanya sama jugalah kita tu. Baik, seterusnya tentang perjumpaan mentor-mentee. Saya percaya, saya juga mentor dulu, jarang sangat dapat jumpa dengan mentor kita, disebabkan perhimpunan yang dilaksanakan pada setiap hari Ahad itu mengambil masa yang melebihi 1 jam. Okey? Jadi ada mentor yang tak kenal pun, tak kenal mentee, ataupun mentee pun tak kenal mentor. Macam saya lah pada semester lepas BM1. Satu disebabkan oleh saya tak mengajar kelas tu. Tak mengajar memang tak ada peluang lah kalau tak terlibat dengan ambil kesempatan semasa program mentor-mentee tu. Jadi banyak kes yang mana mentee tak boleh memaklumkan kepada mentor. Tapi kalau dalam mentor-mentee ni kita boleh berjumpa secara berdepan, tanya-tanyalah tuan-tuan kepada mentee kita tu. Kadang kalau ikut dia punya Cik Alim, dia punya aktiviti tu, dia banyak. Kadang mentor ni dia lebih mencungkil ataupun memahami hati nurani pelajar-pelajar kita yang bermasalah. Kadang dia segan nak cakap kan tuan-tuan. Kadang dia korek sikit-sikit, kadang tak adil, lambat dan sebagainya. Itu mesti ada sebab. Okey? Jadi untuk perhimpunan, saya ambil kesempatan di sini, perhimpunan pelajar kita ni dia ada 4. Yang pertama, perhimpunan bersama dengan SAP, seperti biasa ulangan jadi maknanya mentor-mentor tak terlibat lagi pada ketika itu, hari Ahad tu kan. Kemudian selepas hari Ahad ni, selepas perhimpunan pagi tu 7.45 sampai 8.00. 7 ke pukul 8 kita start jadual. Tak tengok jadual. Kita start pukul 8 kuliah. Pukul 8 maknanya pukul 9. Selamat datang mantan KJCP Ustaz Rahim. Saya kena hormat otai-otai. Kalau marah dia lagi marah kita. Tak apa, yang penting dia mari. Lambat sikit tak apa. Okey? Jadi mentor-mentee ni memang setiap minggu. Cik Alim, setiap minggu hari Ahad. Yang saya beritahu tadi disebabkan program-program yang kadang-kadang ad hoc, melebihi. Dan saya akan cubalah kita dalam perhimpunan tu cakap yang kata ringkaskanlah, yang penting-penting. Jadi untuk memberi ruang kepada mentor berjumpa dengan mentee masing-masing. Kesian mereka nak jumpa dengan ayah dan mak angkat mereka di sini. Okey. Kemudian perhimpunan yang kedua iaitu perhimpunan bersama dengan pengarah. Yang ini semua pensyarah kena hadir dan juga pelajar pada perhimpunan hari Ahad. Sebab hari Ahad itu dah ada dalam jadual perhimpunan. Okey, dan diambil kehadiran serta pemantauan oleh KJ-KJ masing-masing lah. Okey. Kemudian perhimpunan yang ketiga ni saya ambil dalam tempoh sebulan lah, yang ada 4 minggu contohlah, yang tak melibatkan ada cuti-cuti apalah. Perhimpunan bersama dengan jabatan akademik. Nanti pihak ICP akan keluarkan takwim lah untuk panduan tuan-tuan. Jadi ikut akademik ni
jabatan akan berkumpul dengan jabatan masing-masing di lokasi ataupun bilik-bilik yang ditentukan lah. Contoh kalau JBP di Tetrak kan, Dewan Datin. JSS kat mana? Ramai kat JSS. JSS wakil JSS. Biasa buat kat mana? Delima. Dekat kafe Delima sana. Kafe Induk lah. Kemudian apa jabatan Japim pun ramai ni di Al-Farabi di Al-Farabi. Dr. Rosli JPN kita di sini itulah rutinnya. Jadi buatlah aktiviti. Saya nak tengok juga pada kali ini pelajar-pelajar diberi peluang untuk mengendalikan perhimpunan. Terutama sekali jabatan akademik lah. Saya percaya dah buat pun kan. Kalau English mungkin dia punya bahasa pengantar ialah bahasa Inggeris. Untuk Arab bahasa untuk Japin bahasa Melayu ke bahasa Arab Ustaz? Bahasa Melayu. Boleh dah selit bahasa Arab. Sebab saya nampak potensi untuk mereka nak guna bahasa selain bahasa Melayu tu, inilah tempatnya. Kan? Okey. Itu atas KG masing-masing lah untuk organisekan perhimpunan mengikut jabatan. Dan satu lagi ialah perhimpunan bersama kaunselor. Tu ya, kaunselor. Okey. Kemudian yang bersama HEP tu pun yang saya beritahu, contohnya 8 hari bulan ni tuan-tuan tak terlibat lah, nak masuk persilakan. Tuan-tuan standby untuk perhimpunan selepas itu bersama mentor-mentee lah. 8 hari Ahad nanti. Untuk di Dewan tu, unit Jabatan HEP saja dengan ketua-ketua unit yang ada tu akan mengendalikan perhimpunan tersebut. Dan yang ni pun saya nak cuba buat perhimpunan tu dikendalikan oleh jabatan. Tuan faham? Dua beza tadi jabatan akademik. Untuk pelajar-pelajar jabatan itu saja. Untuk bersama dengan HEP, kita nak bagi peluang pelajar kita tahu menguruskan perhimpunan. Nanti apabila ke sekolah, dia tahu. Kan? Dia tahu macam mana nak memulakan perhimpunan pagi. Siapa nak berucap dahulu. Simple je benda tu. Tapi kalau tak pernah buat, tak tahu lah. Okay? Benda bukan benda baru lah. Itu pun saya nak cadangkan nanti perhimpunan bersama jabatan Hayat Ehwal Pelajar itu dikendalikan oleh jabatan juga. Tuan-tuan tak terlibat yang tu. Pelajar tuan-tuan. Jadi mereka lah yang akan mencari MC, pembaca doa, menguruskan slide untuk slot-slot yang tertentu tu kan. Itu saja, simple. Dan saya harap perhimpunan itu akan berakhir lah. Kita akan jumpa Encik Alim 8 ni. Pukul 8 kita berhenti. Siap tak siap berhenti untuk memberi laluan kepada perjumpaan dengan mentor-mentee. Perjumpaan pukul 9. KG baru maklum selagi dipantau oleh KG lama. Saya gugup tak. Lepas ni kena okay, kita berhenti pukul 9. Kita cuba menggunakan masa seoptimum mungkin. Kadang cakap banyak pun tak masuk dah. Okey, yang lain-lain saya rasa ada tak kita nak buat backing bersama mentor-mentee dalam perancangan. Yang last kali saya ingat kita bawa pergi ke Rantau Panjang. Ingat tak? Kita duduk di apa nama tu tempat? Kastam kan? Ada peristiwa besar berlaku dalam negara waktu tu. Apa kan? Tak seorang tu ingat masa tu. Pembubaran lah. Apa nama masa tu? Kita duduk bincang kedai kopi masa tu. Sambil-sambil tak? Saya rasa pilihan raya kan? Bukan pilihan raya. Pilihan raya betul lah 2018. PKP saya tengok itu isu luar daripada banking lah. Maksud itu adalah sekali yang mentor pergi buat banking di sana. Okay? Jadi saya rasa yang saya cakap ni hanyalah untuk ingat-ingat lah sahaja dari segi tugas kita.
yang akan disampaikan secara lebih terperinci oleh Encik Alim kita lah. Jadi saya rasa itu saja 5 minit ya saya cakap. Okey, saya harap tuan-tuan dapat melaksanakan sebahagian daripada tugas besar kita itu sebagai mentor dengan jayanya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada Encik Alim. Terima kasih kepada Yang Berkuasa Ketua Jabatan Tunku Nur Faizul, atas amanah yang disampaikan. Sama-samalah kita. Jadi macam saya bagi tahu tadi, talimat kita ni santai je lah, tak ada lah protokol mana sangat lah. Jadi kita santai-santai je lah kan. Yang ni saya nak tunjuklah ketua-ketua unit yang ada di SCP Lantikan Baharu. Kalau ada apa-apa, biasanya kalau mentor-mentor ada masalah berkaitan dengan kolej kediaman, boleh rujuk kepada ketua unit kolej kediaman, Cik Ahmad Hussein. Kalau ada berkaitan dengan masalah MySMP apa, tak ingat password, semua boleh rujuk dengan Encik Zulakfi, ketua unit rekod dan alumni. Kalau pelajar-pelajar ada masalah konten ke apa-apa saja, boleh berjumpa dengan ketua unit disiplin dan kebajikan, Cik Mazuki bin Abdul Razak. Sebab biasanya mentor ni lah orang yang pertama yang akan sama ada apa-apa isu yang berkaitan dengan mentee dia, mentor dulu yang tahu. Sama ada mentee-nya berada di kampus kolej kediaman di dalam ataupun di rumah-rumah sewu. Macam tahun lepas ada kes yang berlaku, harap mentor maknanya ambil maklum lah benda tu. Berkaitan dengan mentor, urusan boleh berjumpa dengan saya. Sebab ada yang mentor tanya saya lupa password. Memang saya penyerah mentor, tapi saya bukan admin untuk MySMP. Jadi penyaras untuk MySMP kita adalah Encik Zulakfi. Ini ambil maklum lah untuk yang sahabat-sahabat mentor yang baru lah. Mungkin ada apa-apa nak bertanya, berujuk. Semuanya ada di bilik Jabatan Hak Ehwal Pelajar. Semua ada berkumpul di situlah sekarang. Seterusnya kita berkenalan dengan program mentor-mentee ni. Berkenalan pun rasanya yang baru lah, yang lama memang dah kenal dah kot. Jadi ini adalah punca kuasa yang saya dah masukkan dalam grup tadi. Yang ni boleh baca, saya tak baca lah, saya tunjuk je lah surat punca kuasa ni yang berkaitan dengan kluster 6 lah. Berkaitan dengan kualiti, peningkatan kualiti pelajar kluster 6. Yang ini direct dipantau. MySMP kita ni direct dipantau oleh rektor. Jadi rektor dia klik laptop dia tu, MySMP dia buka, dia boleh tengok warna KDRI ni merah. Sebab tu bila pengarah kita mesyuarat dengan rektor, dia tanya pengarah tanya KJ tanya saya, saya tanya mentor tanya pelajar. Itulah dia punya hierarki. Kita dalam yang terbaru surat tu dia kata term sekarang digunakan arus perdana. Arus perdana maksudnya pelajar sepenuh masa. Kalau istilah lama lah, term lama pelajar sepenuh masa. Jadi saya pun tak tahulah, saya cuma ikut arahan je. Kak Jah, itulah Kak Jah. Daripada PP tu dia dah masuk, dia dah ni tu dah. Setiap masa. Ini tindakan punca kuasa adalah IPG KPN IOM PT 08. Memang di bawah saya lah. Sebagai penggerak, KJ sebagai pemegang PT. Jadi tujuannya adalah untuk modal insan. Itu je lah. Jadi mentor-mentor tahulah pelajar kita macam mana, bijak macam mana pun. Kalau akhlak kita tak berapa comel, jadi minta sama-sama kita lihat. Kadang-kadang pelajar kita duduk kat luar, lepas tu dia buat apa-apa aktiviti kita tak tahu. Jadi cubalah kita bila jumpa tu bimbinglah secara yang berhikmah.
Okay, ni objektif saya tak nak cerita lah banyak. Ini buku panduan yang saya kongsi sebab ada saya dapat komen daripada pelajar. Maksudnya minta buat aktiviti banyak, buat aktiviti luar. Jadi ini adalah panduan apa yang perlu dibuat. Jadi harap mentor boleh tengok. Saya dah bagi soft copy, boleh tengok nak buat apa. Saya dah lengkapkan juga jadual. Saya dah bagi dah jadual untuk semester ni. Minggu pertama buat apa, berkenalan ke, buat tahu aktiviti-aktiviti yang sepatutnya lah. Saya rasa, saya yakin sahabat-sahabat mentor ni mempunyai pengalaman yang lebih hebat lagi daripada saya, yang boleh berkongsi dengan anak-anak menti lah. Okey, ini adalah my SMP ataupun kita panggil apa, link pautan website laman sesawan yang nak lihatlah kalau punca kuasa IOM tu lah duduk di mana, boleh download sendiri lah di situ lah. Okey. Ini pelaksanaan mentor menti dalam IOM tu ada seminggu sekali, jelas ditulis di situ. Jadi kita ikutlah sebab tu ada dalam jadual sekali seminggu. Jadi wajib dilaksanakan semua pelajar. Pra perkhidmatan. Kalau term lama sepenuh masa, term baru harus perdana. Jadi wajib. Saya pun ikut je lah ni. Jadi bila wajib ni, jadi mentor kena isi, dia ada laporan. Setiap kali perjumpaan tu ada laporan dia. Dan saya dah permudahkan. Kalau dulu kami kena print bawang satu-satu, jadi saya permudahkan dalam Google Form, isi link pun saya dah bagikan dalam lampiran Google tu. Klik je isi, siapa-siapa boleh isi. Mentor, KO, PKO, siapa-siapa yang diarahkan oleh mentor, diisi. Nanti salinan tu akan terus sampai kepada siapa yang key in tu. Kalau dia bagi email mentor lah yang akan terima salinan tu. Kalau contoh macam Puan Salma, kan, bila isi siap dia, terus salinan Google Form tu dia akan tukar dalam bentuk form. Form ada, saya dah bagi lampiran dalam tu, lampiran 1, 2, 3, 4 boran sesi, boran rujukan. Ada apa masalah kaunseling, boleh rujuk dengan isi dalam boran rujukan kaunseling. Dalam tu dah ada semua. Dan juga ada juga boran pemantauan daripada KJ, pemantauan daripada timbalan pengarah dan pengarah. Biasa KJ dah buat. Timbalan dengan tipis setakat saya pegang ni tak pernah lagi, KJ yang buat. Dan juga ada penilaian daripada persepsi pelajar. Macam kalau kita PDP, ada IPPPK dalam CDA. Tapi dalam mentor ni, dalam IOM PT08 ni, kita ada penilaian ni lah dari persepsi pelajar. Okey, ini lah yang saya cakap tadi, penilaian keberkesanan dari persepsi pelajar. Yang baru ni, kalau saya tunjuk, okey, yang saya tunjuk ini adalah soalan maklumat. Soalan yang tanyakan, adakah program mentor menti ini membantu dari segi aktiviti yang dijalankan, kekerapan perjumpaan mentor menti, ni lah, berkesan ke tidak berkesan, bimbingan dan hubungan interpersonal, pelibatan pelibatan menti dalam aktiviti yang dikendalikan, kesediaan menti menerima nasihat daripada mentor. Lain-lain cadangan ni lah, macam-macam cadangan saya terima. Ada suruh buat kat luar, tambahlah lagi lah, apalah, macam-macam. Okay, ni saya tunjuk sikit respon lah. Saya tunjuk sikit respon. Semua maklumat ni ada, tapi saya tunjuk yang ini yang program PPP, PSMP je. Option ada semualah, bahasa Melayu, unit 1 sampai 6. Ambilan ada 4 ambilan kita, 19 hingga 22. Okey, ini dia punya, kita kira apa, mid. Okey, ni saya tunjuknya supaya boleh mentor boleh tengoklah rekas mid dia. Dan markah penilaian pun dah ada. Kalau mentor nak tengok pun, saya bagi ke KJ. KJ boleh refer kepada
KJ masing-masing lah. Sebab saya nak letak dalam grup pun saya rasa macam, sebab ada yang personal minta dengan saya, Min, sebab nak masukkan dalam penilaian prestasi kan, boleh rujuk dengan KJ lah. Saya nak bagi KJ. Okay, inilah ni kalau cadangan ni macam-macam cadangan. Tengok saya buat sepintas lalu kalau tengok yang ni tiada terbaik, sangat baik, sentiasa menjadi mentor terbaik, atau banyakkan aktiviti yang menarik, pelbagaikan aktiviti, dapat sesi the best, macam-macam lah. Yang best lah, yang tak best pun tak best, jadi tuan-tuan je lah yang tahu macam mana. Yang terbaik ni saya tunjuk apa yang pelajar komen sendiri lah ni. Dan yang ni boleh kita sama-sama perbaiki lah, pelajar ke kita ke, flawless lah, macam-macam ada. Dan banyak ni cadangan aktiviti saya tunjuk lah. Okey, banyak lagi, ada 200 lebih respon lagi. Okey, kita balik semua kepada sebab kita santai-santai, jangan strict sangat, sebab tu saya buat selingan. Okey, tugas yang utama mentor adalah ni tukar pengarah, timbalan, KJ, KU ni tak payah tengoklah, dia orang buat kerja lantik. Yang lantikkan mentor adalah pengarah, timbalan pengarah. Yang ada perubahan, sebab baru ni banyak sikit perubahan. Kita ada pertukaran, kita ada persyarat observe, persyarat wajib, jadi akan berlaku banyak berubah. Sebab tu ada sahabat-sahabat mentor yang barulah, terutamanya pensyarah-pensyarah yang baru bersama-sama warga KDRI. Tahniah kepada tuan-tuan, latihkan sama-samalah kita menjayakan organisasi. Okey, KJ akan laporkan setiap, biasanya KJ akan minta dengan saya dari segi keberkesanan tadi tu akan dibentangkan dalam mesyuarat anti-kepit. Yang ni KJ tahulah ini. Okey, yang penting mentor di sini. Okey, mengendalikan sesi mentor-menti bersama. Menti ikut jadual. Jadual saya dah bagi dah dalam tu, kena ikut jadual tu. Lepas tu kemas kini sistem by SMP tu, pengesahan tu memang kadang-kadang saya tengok ada pelajar masuk 29. 29 aktiviti dah dimasukkan pelajar. Yang belum disokong 25. Yang belum disokong, yang dimasuk 29. Ada yang kosong. Jadi tugas sekarang mengendalikan sesi ikut jadual, buat pengesahan, kemas kini data, suruh pelajar ni kemas kini data. Sebab kadang-kadang bila apa-apa pensyarah minta maklumat dengan kita akan rujuk kepada SMP, tapi data pelajar tidak kemas kini, tak update. Telefon, minta nombor telefon, kita telefon, nombor yang anda call tiada dalam perkhidmatan. Jadi sebab pelajar tak update, tak kemas kini punya data. Okay, kami pun nak cari mana, cari dalam sistem je lah. Itu je lah. Jadi menti dia kena hadir. Dia kena hadir. Lepas tu itu je lah. Rekan-rekan dah, tak nak banyak-banyak. Okey, ini laporan dalam PT 08 yang saya tunjuk tadi. Ini ada surat semua dokumen ni. Borang-borang pemantauan yang saya cerita tadi, laporan sesi tu ada. Yang ni saya kena simpan 5 tahun. Sebab tu saya fikir macam mana saya nak simpan 5 tahun, saya buat dalam bentuk digital. Kalau tidak, penuh bilik SCP tu jadi store. Jadi kalau nak tengok yang tahun ni, saya akan boleh tengok dalam saya punya drive je. Kalau tak kertas bertimur-timur, saya tengok daripada zaman Dr. Ifan ada kat sini. Jadi KU zaman siapa? Arwah cikgu lagi. Jadi KU Insaniah ada lagi dia punya tu. Jadi nak simpan kat mana? Zaman Haji Samad jadi KU, zaman siapa lagi? Haji Safri jadi KU Insaniah. Jadi banyak rekod-rekod tu saya tengok ada lagi. Jadi tambah dengan saya pula bertahun, 5 tahun lagi, 5 tahun. Kat mananya? Jadi bersarang tikuslah di bilik KU Insaniah. Jadi saya digitalize lah benda itu. Rekod-rekod tu semua dan saya buat setiap tahun benda tu lah. Okey, borang rujuk khidmat kaunseling, saya dah bagi link pun sama. Bila masuk je data, dia akan terus sampai ke, InsyaAllah akan sampai ke, saya akan buat sampai ke kaunselor tu. Masuk je tu, Zoom dia akan pergi, kita buat autocorrect yang tu. Okay, ni rekod borang semualah. Ada dalam ni, saya dah bagi dah tadi.
Barang ni mentor. Okey, saya makan data. Inilah yang selalu diingatkan oleh pelajar. Kita ada 2 link. Jangan bagi link pautan. Pautan ni kepada pelajar, sebab yang ini pautan hanya untuk mentor. Kalau mentor dia guna yang ni sampai ke sudah tak boleh masuk. Dia sama juga SMP juga, tapi dia ada 2 interface. Interface ni nak kata apa? Antara muka. Translate direct je lah. Tak erti kan. Yang dia punya alamat ini hanya untuk pensyarah mentor saja. Jangan bagi kepada pelajar. Bagi pelajar dia tak boleh masuk. Sebab tu ada, cik, saya dah keras semua password dah, tak boleh. Rupa-rupanya dia masuk, dia gunakan alamat address untuk mentor. Memang kesudah, tak boleh masuk. Kalau mentor guna yang untuk pelajar pun memang tak boleh. Walaupun password betul, ID betul pun memang tak boleh. Biasanya mentor dia punya ID dia, username dia IC. Dan password ini kita panggil dia default. Default ni saya tak erti nak cerita dalam bahasa Melayu apa default ni. Default ni macam ni. Tetap yang dia tetapkan macam tu. Dia punya username, ID, IC mentor. Dan password dia kecuali mentor ubah. Dia ubah, dia tukar, lepas tu memang tak boleh nak ni. Sebab saya nak reset pun, saya bukan admin. Jadi kena hubungi IPJN. Jadi susah lah. Saya tak boleh nak. Kena rujuk kepada pegawai ketua unit data. Okey, profile. Ini yang tadilah saya masukkan tadi. Profile pelajar. Kalau tengok dalam ni, ini yang biasa saya boleh tunjuk secara live. Kita tengok. Tadi saya cuba buka dia line tak dapat. My SMP. Okey, dah masuk. Ni saya gunakan KU Insaniah, ID KU Insaniah. Okey, ni kita tengok senarai pencapaian. Live tunjuk pencapaian untuk keluaran 2000 Mei 23, ambilan 2019. Okey, ni result yang dia keluar. Okey. Target kita untuk tahun 4 ambilan 2019 adalah 100%. Sekarang ni 90%, 80% pun tak capai. Sebab itulah pengarah rektor tanya nak menjawab, detik saya nak menjawab. Jadi macam mana tu? Yang ini untuk ambilan 2019. Kita tengok ambilan yang 2020. 20 dia Mei 2024. Okey, ini peratur. Semua merah. Lepas tu ini dia punya indikator dia. Ni dia punya indikator. Biru 100%, merah 0 hingga 9. Kita boleh tengok sendirilah tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Rasa peringatan kepada pelajar pun saya dah masuk dalam grup KO, PKO dah banyak-banyak kali, sehingga saya tanya kepada ketua unit disiplin macam mana kita nak buat. Kalau bagi surat tunjuk sebab dah lali dah. Jadi saya pun tak tahu. Jadi saya mohon sahabat-sahabat, saya mengayu kepada sahabat-sahabat mentor, sama-sama lah. Kalau saya seorang setakat 20 orang boleh je saya nak ngesah, saya nak sokong, saya nak kejar 20 orang. Tapi pelajar kita ada 1000 lebih. Jadi tak daya saya seorang nak mengejar 1000 orang. Tapi kalau kita pakat-pakat sikit-sikit, seorang ni 10 orang, 20 orang, InsyaAllah benda tu saya yakin kita boleh capai 100%. Sebab ini adalah KPI rektor, tuan rektor, bukan KPI pengarah. KPI rektor. Bila KPI rektor tak capai 100%, dia akan tanya pada pengarah kapal. Pengarah kapal kata, gua ada sikit sangat ni. Nanti di hujung tu saya akan tunjuk bukti yang pengarah ni. Nanti saya tunjuk benda tu. Yang ni saya nak tunjuk sikit lah senarai aktiviti pelajar. Sebab pelajar dia tak tahu, dia tak boleh nampak. Hanya tuan-tuan sahabat mentor je. Saya ambilan ni lah 2%.
Okey. Ini ada pelajar dah masuk 25, alhamdulillah disokong 25. Ada pelajar masuk aktiviti sebelah, disokong. Okey. Ada pelajar masuk 21, 19 masih belum disokong. Dia tak banyak pun untuk aktiviti kesukarelawan 2 je nak. Kalau pelajar ada letak 10, tak perlu nak sokong semua ke 10-10, sokong 2 dah. Capai 100 patut dah cukup. Untuk kepimpinan, dia hanya nak 4. Pelajar letak 5, sokong 4 cukup. Tak perlu nak sokong macam pelajar ada 100 dia letak. Nak sokong ke 100-100, tak perlu. Jangan pelajar masukkan 100, kita sokong 100 patut. Tak perlu. Hanya cukup untuk yang tu. Kerohanian cuma nak kesukarelawan nak 2 saja. Bila dah 2, capai 100 patut cukup. Yang lain dia lebih tak sokong pun tak apa. Lepas tu kepimpinan nak 4. Dia bagi 10, 20 tak perlu. Sokong 4 je dah cukup. Sebab saya tahu dia satu-satu memang letih. Saya pun jadi mentor juga dulu. Mentor pengajian Melayu. Dah habis ada grade dah. Baik. Kalau tidak macam Puan Salemah bergenerasi yang banyaklah. Yang sini-sini ni dah apa, habis aku dah becen lah. Tapi yang awal-awal ni sambung lah. Habis dah grade sambung lagi. Dah grade habis sambung lagi. Sampailah retire. Begitulah. Kalau yang kenegaraan pun nak 4 je. Tuan-tuan, puan sahabat mentor, jangan sokong semua, sokong 4 cukup. 100 patut biru clear. Itu je, mudah, tak perlu banyak pun. Jangan dia bagi 20 kita sokong. Tapi kadang-kadang yang 20 tu semuanya kemahiran belaka. Jadi yang lain merah semua. Cuba masa nak sokong tu saya perhatikan. Kadang-kadang benda ni dia tulis kemahiran, mungkin boleh sesuai ni kerohanian. Boleh kita adjust dia punya tu je. Kalau tak cukup, kena adjust dia punya apa tu kita panggil. Contoh saya buka satu. Okey, saya buka satu supaya mentor boleh nampak. Okey, ini dia kata aktiviti kepimpinan, nampak? Kemahiran 8K kepimpinan. Belum disokong lagi dia. Mungkin ni lawatan penanda aras. Okey, yang ni boleh jadi pengelolaan boleh. Okey ni. Ada kepimpinan, kerohanian, kesukarelawan, kita boleh tukar dia pada ni. Dia letak kepimpinan, mungkin yang ni sebab kepimpinan dah cukup 4. Jadi mungkin kita boleh twist kepada kepegawaian ke, kepengelolaan ke, bergantung kepada kesesuaian. Itu atas kepada kebijaksanaan mentor masa mengesah. Okey, jadi tak perlu dia ya Kak Su nak tanya. Ya Kak Su. Maaf sebab saya dah sokong sejak ni kan. Ya. Ada yang banyak. Saya belajar siap buku ni. Jadi kalau yang dah sokong tu, boleh tak kita nak twist macam Cik Ali kata tu? Sebab dia macam ada 2K dah biru, ada 2K lagi tu kosong. Ya. Boleh twist lagi tak yang Boleh. Boleh tukar. Bila-bila masa boleh tukar. Dia tak tutup sistem. Dia tutup rasanya sebab saya selalu buka bila dia ada kemas kini sistem. Yang tu je. Macam tadi saya buka tak boleh, sekarang dah boleh lah. Okay, jadi itulah saya tunjuk sikit je lah. Okey, yang ini yang pencapaian tadi lah yang saya tengok, saya tunjuk. Lepas tu ini keseluruhan. Saya tak tunjuk satu-satu, keseluruhan. Ada KPI 1, 2, 3, 4 lah. Yang ni saya tak dah nak edit. Sama tadi lah, indicator. Ini dah tunjuk dah. Ini yang saya nak cadang kepada keberhasilan kita lah. Target tahun 4 100%, tahun 3 75%. Kalau tak sapa target kita ni, saya dah bincang dengan unit disiplin, dengan tuan pengarah. Kita akan tahan result dia. Kita tahan result dia. Tak capai je ni, kita akan keluar surat. Dengan mentor-mentor pun sekali akan dapat surat tunjuk sebab. Salinan je lah. Bukan mentor kena tunjuk sebab dah. Surat sebab tu bila tak sampai, ya Ustaz. Kerana surat tu dah keluar ke belum? Sebab saya puas dah bayar aku anak-anak ni. Ya. Bukan nak pergi kenapa rasa. Kalau yang untuk yang semester lepas, ambilan 2018 tu semua dah keluar. Yang 19 ni saya lembut hati, rasa tak sampai hati. Tapi saya tanya dah, kalau selagi tak keluarkan surat tunjuk sebab tu,
SAP tak boleh ambil tindakan. Jadi saya kena keluar daripada sekarang. Saya akan keluar. Selalu. Okey, selalu. Dia tak kena marah dia otak. Saya kena marah dia. Okey. Untuk tahun 3 75%, untuk tahun 2 50%. Kalau dak benda ni tak jalan juga, maksudnya KPI rektor, KPI KJ, pengarah saya, mentor tak capai lah jawab dia. Okey, macam saya kata tadi, sukarelawan hanya nak 2 je. Sukarelawan 2 saja. Tak perlu banyak. Dia bagi 10 pun kita sokong 2 je. Kepimpinan 4 je. 10 ke 20 dia letak, kita sokong 4 je. Kerohanian 4 kali setahun. Jadi selama 4 tahun dia nak 16. Selagi tak cukup 16, dia tak akan jadi 100%. Jadi setahun. Sebelum bergraduat. Maksudnya kalau yang lain tu 4 tahun lah. 4 tahun. Untuk aktiviti 4K tu, kemahiran, kejurulatihan, kepegawaian dan kepengelolaan 4 sahaja. Tak kira lah dia aktiviti apa semua. Yang macam baru ni dia tak cukup yang semester akhir dia tak cukup. Dia join apa-apa kesukarelawan yang ada misi banjir ke misal, dia kena join. Saya jumpa baru ni, saya pergi ke Rantau Panjang, jumpa pelajar kita. Dia tak pergi hantar tiket KDRI, dia pergi hantar tiket Kota Baru. Tapi sebab dia sekitar di Kota Baru, pergi hantar bawah APJN, bantuan misi banjir di Rantau Panjang. Ada. Saya pergi ke Seri Payung, pelajar kita pun ada. Dia ikut bawah APG Sultan Nizam. Pelajar kita ada juga. Padahal dia ambil yang sekitar situ lah. Ini atas inisiatif dia orang lah untuk sertai semasa. Dan yang terbaru ni ada dia ubah semua. Ini saya pening, kadang-kadang dah cukup dah 1 tahun. Bila dia update balik, kemas kini balik, kenegaraan pula, dia pecah pula. Itu yang jadi tak cukup. Jadi kenegaraan. Dulu kenegaraan ni dia masuk dalam aktiviti 4K tu jadi 5K. Dia tambah kenegaraan, tapi dia kurangkan apabila berlakunya inilah. Okey, masih dia. Jadi untuk kenegaraan ni juga nak 4 sahaja sepanjang tahun. Okey. Yang ni lah saya nak tunjuk yang pengarahan ni. Tanya KJ dululah. Dia sekejap je lah. Okey, sekian, terima kasih. Itu je lah. Ada apa-apa nak tanya? Saya kata dah, taklimat saya sekejap je tak sampai 1 jam. Lepas tu saya nak tunjuk ni lah sikit. Okey, yang ni yang saya kata pautan ataupun ni lah, klik sahaja. Yang ni dia akan pergi kepada buku panduan. Panduan dah ada dah, saya dah bagi dah. Yang ini adalah untuk sesi mentor-mentee. Boleh klik link ni, dia akan bagi terus pada mentor-mentee lah. Okey, ini adalah jadual yang akan bermula pada minggu hadapan. Pada minggu ni pelajar dah start buat pendaftaran khusus. Jadi minggu depan ni jalinan kasih. Dalam aktiviti ni bolehlah baca. Kalau tak tahu, tak reti nak buat apa pun, tengok dalam buku panduan mentor-mentee tu, aktiviti tu nak buat apa, dah diceritakan dengan jelas satu-satu. Pilih je nak buat banyak dalam tu. Lepas tu dalam panduan aktiviti tu, kalau biasa pelajar minta buat kat luar, apa yang perlu buat, kertas kerja ke apa tu, stepnya semua dah ada dalam tu. Dengan panduan kertas kerjanya semua ada. Contoh nak pergi houseboat, buat aktiviti kat luar dengan mentor-mentee. Boleh je mana-mana. Okey, jadi ini saya masukkan setiap bulan. Mentor kena kemas kini. Takut pelajar dia dalam sebulan tu, apa yang dah ikuti program apa, pelajar dia buat. Sebab macam tadi saya tunjuk tadi, mentee dia tak akan nampak kita punya ni, berapa persen dah ni mentee tak nampak. Hanya mentor saja. Sebab tu saya masukkan dalam jadual, buat pengesahan kemas kini SMP ni bersama dengan, supaya pelajar doktor, cik, mama ke apa panggil apa semua tu dengan anak mentee kembali, tunjuk pada dia macam mana dah berapa persen dah dia punya apa ni, berapa persen baru dia tahu.
Yang ni awak kena ejar, yang ni boleh masuk ke kenegaraan, yang ni boleh masuk ke mahiran, yang ni boleh masuk ke rohanian. Kalau dia orang pelari di larian jambatan ke apa tu, boleh masuk ke pengelolaan ke macam-macam. Sebab yang ni pelajar kita tak boleh nampak, hanya mentor saja. Sebab tu saya masukkan sekali dalam jadual ni, kemas kini itu setiap bulan sekali. Ni saya letak je nama-nama aktiviti talian hayat, bingo, SWOT analyze ni, ukhuwah ni, nama aktiviti tu apa-apa pun jadi sebagai panduan, dia tak terikat pun. Ya. Setiap ada yang tu. Comel. Butik situ comel tu nak tanya tu lah. Banyak juga dia tengok dalam grup mentor ni. No, panduan tu panduan pelaksanaan dan sebagainya macam-macam ni. Jadi bila sampai sini biasa bila dia tengok buku panduan saja, kita nak buat kadang-kadang saya lah pribadi memang tak boleh nak buat sebab banyakkannya ni banyakkan ke arah kaunselor, kita bukan bidang kita. Jadi bila nak buat aktiviti tu rasa tak jadi je. Okey. Cadangan. Cadangan apa kata sebagai dalam mengenang jasa ataupun penghargaan, pengiktirafan kepada mentor-mentor yang ada ni, yang lama dan yang baru, buat satu aktiviti ataupun banking ke apa-apa dan selaras dengan penghargaan kepada mentor-mentor ni, bawalah tempat-tempat yang agak ni lah sikit, jangan buat dalam IPG je, bawa pergi makan-makan ni sikit, jaga-jaga pokok ni Setuju. Betul. Memang yang ni saya dah fight daripada lepas saja kita daripada PKP tu hari. Tak silap saya 2-3 kertas kerja dah saya bawa kepada pihak pengurusan. Pihak pengurusan bila kita bawa kertas kerja, dia kata buat dalaman je. Itulah macam ni otak-otak bagi tahu dia dah yang last tadi kerja mana no di Akademi Custom di atau banyak lah. Saya dah buat apa dia kata tak boleh buat dalam je. Saya dah berapa kali dah tempat kita hari tu nak buat di Melaka. Dia kata apa dia sini jauh sangat nak pergi Melaka ni. Macam ustaz kata kita nak pergi makan ni. Kita dah cakap nak pergi makan ni. Dah mentor duduk dalam ni berapa lama dah, duduk kurung dalam rumah berapa lama dah, dah kurung PKP. Jadi kita buat pergi makan ni. Kita kata sambil-sambil lah mana kita buat lah aktiviti yang tu. Kita buat. Tapi pihak pengusaha ni, yelah kita tak ada kuasa kan, pihak pengusaha ada kuasa. Ni kita sembang adik-beradik je lah ni off record Ustaz, kita sembang adik-beradik je lah ni maksudnya gitulah pihak pengusaha ni dah banyak kali rasanya macam Ustaz dah macam nak rembah lah kata kita buat kata kerja ni lepas tu sampai kan dia biar dulu, tak tengok pun. Jadi itulah tapi walau macam mana pun kerja saya sebagai penyelaras, saya akan usahakan juga untuk tahun ni 2023 ni kita akan keluar lah meraih, menghargai otak-otak yang tak pencen dah ni. Nanti saya akan cuba usaha juga lah satu cadangan yang baik lah untuk dipakai. Okey, saya tak ada ini sajalah yang last. Ada apa-apa kalau nak tanya 5 minit sebelum saya tamatkan pukul 10. Sebab saya kata taklimat saya sekejap saya tak perlu lama-lama. Kalau boleh setengah jam tadi, setengah jam je saya. Slot saya setengah jam je sebenarnya. Okey, saya buka lah kalau ada apa-apa nak tanya. Kalau untuk yang Ming tu saya boleh tunjuklah sekejap Saya hari tu tak update lagi. Saya masih lagi mentor Jun 2016. Ya. Sebab yang tu saya telefon dengan Cik Zulafri. Cik Zulafri masa tu dia abroad. Dia pergi umrah masa tu. Jadi saya tak boleh nak tu dia data tu. Tapi tak apa, insyaAllah saya cuba ni nak Cik Zulafri. Sebab ketua unit rekod dan yang alumni yang boleh ejah tu, saya tak ada kuasa untuk nak ejah-ejah tu. Saya cuma boleh tunjuk tak dia buka, ngesah, itu je. Boleh mantau tengok itu je. Tengok dalam saya punya
Ni dia punya interface, dia bagi dekat saya untuk insaniah je, itu je. Yang lain-lain saya tak ada kuasa. Jadi itu dah yang setakat kederak yang ada dengan saya. Saya boleh tengok senarai aktiviti, pencapaian, analisis, itu je. Untuk nak tukar admin, password apa semua tu tak ada. Yang tu bila sama juga main SMP juga, bila masuk untuk pegawai data, dia yang boleh urus lah benda tu. Jadi kita sama-sama user sahaja, menggunakan ID masing-masing. Itu dah saya nak minta pun sahabat-sahabat mentor pun faham juga. Satu lagi yang saya lupa, kalau pelajar tanya lupa password, mentor sendiri pun boleh bagi tahu password itu kepada pelajar. Bila masuk ada boleh tengok dekat pelajar kita punya tu, boleh tengok. Ini adalah min keseluruhan. Saya nak tunjuk data mentah je. Ni data data mentah saya tunjuk keseluruhannya sebentar lalu. Okey. Okey, ini dia punya min dia lah. Okey, ini keseluruhan yang saya akan bagikan kepada KJ. Sebab ada yang kita bagi tahu mentor, suruh menti buat penilaian, kadang-kadang ada 3 orang, kadang-kadang ada 5 orang daripada 20 orang kita punya tu. Jadi tapi sebab kita pakai min, walaupun 5 orang, jadi min dia pun tetap 5 jugalah walaupun 5 orang. Kalau seorang pun, kalau min dia macam tu je lah. Kalau seorang pun. Jadi saya nak macam mana berasa kepada data yang ada. Cuba tengok tadi, ada 5 orang, ada 10 orang, ada 11 orang, ada yang 20. Begitulah Jadi kita sama-sama lah ingat kepada mentor kita, diri saya sendiri pun yang banyak kekurangan. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu sajalah kot. Saya ada lagi nak tanya tak? Jadi saya tutuplah sesi talimat petang ni. Segala kekurangan tu datang dari saya, segala kebaikan tu datang dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tempat 10. Terima kasih. Sekian, terima kasih.